Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang tinggi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, macam kita tahu malam-malam seram kita akan ada tetamu jemputan. Tapi seperti yang kita tahu kan, tetamu yang kita bawa mesti akan ada kelainan dengan tetamu yang lain. Betul tak Syuk? Betul. Tapi Pis, sebelum kita terus masuk kan dalam cerita ni, aku nak ingatkan lah sekali kita punya cerita kan, yang aku tengok komen sebelum-sebelum ni lah, just nak clarify yang kita punya channel Pis bukan hanya kita nak seram semata. Betul? Tapi yang mana ada kisah misteri kan, yang mistik yang tak dapat dirungkai dengan akal kita ni, kita ceritakan sekali. Jadi kepada korang yang tertunggu-tunggu mana seram, kami ada masa akan ceritakan kisah seram, ada masa kisah mistik, misteri lah. Jadi benda ni dua perkara yang berbeza. Faham? Senang cerita, seram ni benda yang subjektif. Dia luas. Betul. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Betul. Dan kepada yang nak jadi ahli Santai Chill members, bolehlah beri sumbangan RM5 hanya sebulan sahaja kan. Betul. Okay Syuk, kau rasa tetamu kita malam ni siapa? Kau kenal agaknya? Mestilah aku kenal sebab aku yang casting. Kan? Dan diorang semua dah tahu Bis. Kau tahu macam mana diorang tahu? Sebab tajuk kat bawah ada nama sekali. Betul. Okay, hari ni kita bersama pemanggil dengan namanya diberi Zila. Okay, sebelum tu kita nak dengar lah dulu kan pengenalan pada Zila sendiri. Hai, Assalamualaikum. Salam. Boleh kenalkan diri? Okey, nama saya Zila, boleh panggil Zee. Okey, saya dari KL, umur 34 tahun. Okey. 34 tahun. Ya. Jadi hari ni kisah seram jenis yang macam mana Z nak sampaikan? Okey, kisah saya ni tak adalah seram pun ada, misteri pun ada. Saya pun tak tahu macam nak explain. Tapi this is one of orang cakap apa, kisah yang agak complicated lah. Dia macam misteri lah. It's more to misteri seram lah, something lah. Macam yang tadi lah yang aku nak clarify tu Pisan. Takut orang salah faham. Duk cari seram. Kadang-kadang kita bukan nak seram je kan. Nak yang misteri. Cerita yang luar kotak lah senang cerita. Betul. Okey Z, mungkin kita dah boleh mulakan cerita yang pertama. Okay, boleh Okay. Alright, cerita ni masa saya umur 15 tahun. Okay. Masa tu saya bersekolah di Penang. Kira di salah satu sekolah perempuan yang quite famous lah dekat Penang. Okay, saya datangnya daripada satu keluarga yang berada. Okay, so saya tak nak cakap besar tapi saya kena cerita, saya kena bagi tahu. Okay. So, okay. Saya adalah seorang yang pelajar. Saya seorang pelajar yang jenis yang very cakap apa, saya memang suka membaca, saya suka main hoki. Itu saya lah dulu kan. And then walaupun mak bapak saya ni orang yang berada, tapi saya suka buat hal sendiri. Saya suka pergi sekolah sendiri. Even though sekolah saya dengan rumah saya agak jauh, kita ambil masa sejam.
Sebenarnya tak adalah terjam sangat pun. Like almost around that around that time lah. Saya sanggup naik bas. Saya sanggup bangun pagi semata-mata nak naik bas, tukar 2 bas untuk sampai ke sekolah. Itulah perangai saya. So, and saya juga dekat sekolah saya adalah seorang librarian. Orang cakap apa, pengawan stok sumber lah. Pustakawan. Yes. Pengawan pustakawan. Pustakawan pengawan stok sumber lah, something like that lah. Okay. Alright. So, saya start cerita lah. Alright. Satu hari okay. Satu hari saya pergi sekolah jalan kaki. Alright. Pergi pagi-pagi buta dalam pukul 6 pagi kan. So sebab masuk sekolah 3.30 kan. So saya jalan kaki. Saya dulu adalah pemain hoki untuk under 15 untuk Penang. So masa tu saya agak aktif lah. Lepas tu saya juga main ice hockey dekat Penang. So memang segala-gala yang berkenaan dengan hoki semua saya main. Okay. So saya pergi sekolah. Saya bawa 2 hoki set. Bukan set lah, stick. 2 kayu hoki. Satu ice hockey dengan hoki biasa. So saya pergi sekolah, saya bawa dengan beg sekolah dengan kayu hoki. So saya pergi ke bus station. Alright, untuk pergi ambil bas untuk ke sekolah lah. So saya tak ambil bas sekolah. Saya tak naik bas sekolah. Saya naik bas biasa. Yang bas saya cakap apa, yang bayar masa tu bayar RM1.5 je nak pergi sekolah. Okay. So masa saya naik bas ni, alright, masa saya tengah tunggu bas, orang ramai lagi kat situ. Sebab ada yang nak pergi kerja. Sebab di situ adalah memang station bas. Alright, and then tak sampai saya tak ingat lah berapa lama, tiba-tiba ada satu kereta kancil berwarna kasih stop depan saya. Ni orang ramai ni stop depan saya. 3 orang India ada dalam kereta tu. Alright, so 2 daripada diorang, kira macam kecuali pemandu tak keluar. Yang duduk depan dengan duduk belakang, 2 orang India ni keluar daripada kereta tu. Macam sebapa keluar dan tarik saya masuk dalam kereta tu. Okay. Dia tarik, diorang 2 tarik masuk saya dalam kereta tu. Alright, and then diorang campak beg-beg saya keluar. Diorang campak beg-beg saya keluar. So saya masuk lah. Diorang tarik kereta masa saya ni macam percubaan untuk culik lah. Something like that. Alright, so kira saya dah saya dah tak ingat lah apa macam mana saya rasa. Mungkin sebab saya terlalu takut sampai saya lupa macam mana rasa dia. Alright, sampai saya nampak dekat tengah jalan tu ada traffic light. Saya keluar. Saya dapat berjaya keluar lah daripada kereta tu. Saya pun macam tak ingat lah macam mana saya keluar, tapi saya berjaya keluar. Tapi at the same time, masa yang dia tarik, masa yang diorang tarik saya masuk kereta tu, tangan saya tersepit dekat kereta dan tangan saya patah tau. Bukan tangan, jari saya patah. Ibu jari saya patah dengan jari, sebab kita tahan kereta, kita tahan tangan kita dekat pintu tu kan. So jari saya dengan 3 jari saya patah sebenarnya sebab saya cuba nak tahan. So lepas tu baju sekolah, baju putih lah kan. Baju putih saya dah berdarah-darah sebab jari saya patah kan. So okay, back to yang masa saya nak keluar, yang saya dapat berjaya keluar tu kan. Okay, saya ingat masa tu kita orang dekat traffic light tengah merah. Saya berjaya keluar. Saya lari tau. Memang masa saya lari tu pun saya dah tak kira lah ada kereta ke ada motor ke, saya selamba je lari. Saya terpaksa lah kan. Mestilah saya rasa nak selamatkan diri kan. Betul. Sampai saya lari, saya tak tahu saya pergi mana. Sampailah saya jumpa ada satu kedai. Sebab pagi-pagi tak banyak lagi kedai yang buka. Kan. So saya pergi lari. Saya nampak ada seorang uncle Cina ni. Dia try nak buka kedai lah. Dia masa tu dia nak try apa yang macam yang tarik ke atas tu kan. Apa yang besi dia ke atas lah. Saya pun tak sure apa nak panggil dia kan. Macam pintu besi tu kan. So saya cakap dengan dia, uncle tolong, I need help. Masa tu saya dah menggeletar, saya dah menggigil, nak menangis pun tak.
nak nangis punya, nak menjerit punya, semua benda lah kan. So uncle kata okay tak apa. So dia buka pintu tu. That uncle is a very nice uncle. Dia bukakan pintu tu, saya masuk dengan dia tutup balik, dia lap tangan saya. Dia cakap dengan dia, I need a phone, I need to call my father. Dia cakap, sebab mak saya tak bekerja, mak saya suri rumah, bapak saya jangan bekerja. So lebih baik saya call bapak saya kan, confirm bapak saya lagi kerja. So dia kata okay, never mind, you let me call the police first. Dia kata biar saya call police. Nanti awak call balik bapak awak, bagi tahu bapak awak yang saya akan hantar awak pergi kat balai polis ni. So basically pakcik tu tolong saya lah kan, Uncle Cina tu tolong saya lah. So saya dah call bapak saya. Okay, bapak saya datang kat kedai tu ambil saya. Alright, so ambil saya. Lepas tu long story short, saya tak pergi sekolah untuk selama beberapa hari. Disebabkan kes ni. Alright, so bapak saya dah bagi tahu lah sekolah apa benda semua. So bapak saya itu hari yang kejadian The next day pagi-pagi bapak saya cakap dengan saya, okay Riz, follow me, we go to police station. The police station we went yesterday. So okay baby, we go. Alright, kita pergi. So masa kita pergi tu memang macam movie lah, macam kan macam nak tengok je sini kan. Bapak saya bawa saya pergi masuk dekat satu bilik dengan ada lagi 2 pegawai polis. Kira macam dia macam orang cakap apa, ada cermin tau. So kat cermin tu dia bawa masuk 6 orang. Dia masuk 6 orang, tapi diorang tak nampak kita kat dalam. Macam tu, macam one way mirror orang cakap kan. So 3 orang India yang tarik saya masuk kereta tu ada kat situ. So saya cakap dengan bapak saya, okay itu diorang. That one, nombor, saya tengok nombor apa, tapi saya cakap yang tu. So 3 orang kan. Masa saya tunjuk kat 3 orang tu, muka bapak saya berubah habis. Berubah sangat-sangat. Lepas tu dia dah angin apa benda semua. So macam okay, never mind, kita balik. Okay, tak apa. And then saya baru dapat tahu rupa-rupanya 3 orang India tu adalah ex-staff bapak saya. Diorang bekerja dengan bapak saya. Alright, so saya dapat tahu, bapak saya lah bagi tahu ni. So saya dapat tahu yang diorang dibuang oleh bapak saya sendiri. Because diorang ni adalah security guard. Tapi saya tak tahu lah apa masalah sampai bapak saya buang diorang, saya tak sure. Alright. So sampai satu hari, and then after that dah okay tu semua. So bapak saya kata, okay, are you okay to go to school? Dia kata, yes daddy, I'm okay, nak pergi sekolah. Sebab masa tu umur saya 15, saya nak ambil PMR kan. So saya kata saya tak nak miss any classes anymore. So, okay, tak apa. So saya pergi sekolah macam biasa, tak serik-serik. Dah kena jolik hari tu pun lagi saya nak pergi sekolah sendiri. Saya masih cakap dengan bapak saya, mak saya tak payah hantar saya. It's okay, saya boleh pergi sendiri. Saya pergi lagi ni. Alright. Tapi kali ni different sikit. So tahu tak macam rumah yang ada taman kan, rumah yang macam taman perumahan kan. So diorang macam nanti dah ada tulis nanti macam ada signboard tulis macam jalan 15/2, contohlah macam tu kan. Okay. So rumah saya ada signboard macam tu, kira area taman area rumah saya lah. So pagi tu memang all this while kalau saya lalu, saya akan lalu dekat selekoh yang ada signboard tu. Tapi hari yang saya nak pergi sekolah yang hari tu, saya nampak bawah signboard yang ada yang tulis jalan tu kan. Yang signboard tu bawah tu ada macam tahu tak labu sayur, yang labu sayur yang kali hitam tu, yang bentuk macam badan tu kan. Tapi ni buah dia color kuning. Betul-betul buah labu, macam buah labu tapi berbentuk labu sayur. Okay, faham. Yang saya ni pula, sebab okay, saya adalah seorang yang sangat kuat membaca. So saya punya imaginasi saya ni
biasalah masa tu awak suka baca kan. So kita baca buku pun kuat berangan pun benda semua kan. So bila saya adalah seorang yang sangat orang cakap apa, nak suka ambil tahu macam ni apa benda ni macam tu tau. So yang saya ni pula, saya pergi kat tempat tu, saya tengok buah tu macam buah macam lampu selayung lah, pelik lah, macam gempak lah kan, tak pernah kita tengok kan. Macam kita macam menariknya tengah-tengah pagi putih ni, pukul 6 tengah saya boleh nampak benda tu, saya boleh tegur cantik ni benda ni, okay lah whatever lah kan. So macam sambil jalan tu, I wonder what is that. So sambil jalan tu fikir. Lepas tu saya pergi sekolah. Tak ada apa-apa ni, saya pergi sekolah. Bila saya pergi sekolah, tiba-tiba saya fast forward, masa saya tengah rehat. Ini yang hari yang sama yang masa saya nampak labu sayung tu. Okey, yang buah labu tu. Hari yang sama saya rehat. Saya duduk dengan kawan-kawan saya, dengan geng-geng saya lah kan. Biasalah kita mesti ada geng-geng kan. So kita duduk dengan geng-geng. Kan ada kita macam dekat sekolah kita guna meja panjang. Meja dekat kantin kan, yang meja panjang tu. Selang beberapa meja daripada meja yang saya duduk dengan kawan-kawan saya nampak ada satu meja kosong yang ada seorang perempuan je yang duduk. Budak perempuan, tapi budak sekolah lah kan. Dia makan seorang-seorang je, tunduk, dia tengah makan seorang-seorang. Lepas tu saya macam tengok, siapa tu, budak baru ke? And then saya tanya kawan saya, which is my good friend lah, my best friend on that time. Nama dia Fitri. Saya ingat lagi. Saya tanya kat dia, Fitri, kau kenal tak tu? Lepas tu dia kata, Hang, aku tak salah makan. Dia kata macam tu. Yelah, tak ada salah. Tapi something yang very interesting dengan this girl. Dia pakai tudung. Dia pakai tudung, tapi dia makan sambil tu dia peluk buku. Makan sambil peluk buku. Dia tengah makan ni, tangan kanan dia tengah makan. Okey. Dengan tudung kan. Tapi tangan kiri dia peluk buku yang tutup dada dia. Okey, faham. Kira macam dia peluk macam peluk tubuh tapi dia peluk buku. Faham kan? Faham. Okey. So, okey. Itu tak apa. So, dah 2-3 hari saya nampak dia. Dalam 2-3 hari tu saya nampak dia macam pelik. Saya kata, dekat ni siapa lah? Tak pernah nampak dia kan? Mestilah kita macam pelik kan? Okey, tak apa. Yang teman, tiba-tiba one day, saya ni lepas balik sekolah, saya akan spend 1 jam lepas sekolah duduk dalam library. Sebab memang itu kerja saya kan, memang saya suka baca buku. And then saya pun librarian. Lepas tu sebab lepas sekolah selalunya saya ada praktis untuk hoki. So might as well saya stay terus dekat sekolah. Macam tu kan. So ini dalam beberapa hari ataupun seminggu macam tu, saya ada kat library, saya tengah baca buku, this girl datang. Budak perempuan yang saya nampak makan seorang-seorang tu datang dekat meja saya dalam perpustakaan dengan buku yang sama. Buku tu color biru, saya ingat lagi, color biru muda, tapi macam buku teks, sekolah lah. Tapi saya tak nampak lah bahasa apa ke, sebab buku tu dia belakangi buku tu tau. So dia bukan yang ke depan, dia bukan yang kita nampak macam bahasa Malaysia tingkatan berapa, tak ada. Ini yang belakang punya tau. So saya tak tahu buku tu. Okay, saya never mind lah. Lepas tu dia tegur, "Hai Kak," dia cakap macam tu. Dia panggil saya Kak, bermakna budak ni mesti bawah dua saya. Lepas tu okay, saya macam, "Kak," lepas tu cakap, "Oh hai." Pada masa yang sama saya fikir, Kak, budak ni tak masuk kelas lagi ke? Sebab sekolah saya ni tingkatan 3, 4 dan 5 sekolah pagi. Tingkatan 1, tingkatan 2 sekolah petang. Okey. Tapi saya macam pelik, kau ada panggil Kak, maknanya dia sekolah petang lah. Tapi kenapa dia datang pagi-pagi Saya macam okey, tak salah. Itu macam juga like whatever lah, mungkin datang awal ke, atau macam saya ke di library ke, whatever lah, macam amal fikir kan. Sebab sometimes lah orang suka datang sekolah awal kan. Okay, never mind. Dia datang kat saya, dia cakap, "Hai Kak," dia macam tu. Saya kata, "Oh hai, saya lalu tengok Akak, saya suka dengan Akak. Akak nama siapa?" dia tanya. "Oh, ni nama awak?" dia cakap.
Oh, nama saya Sarah, dia kata. Oh, awak tahu tak, bila saya tengok muka dia, saya macam terpaku. Saya macam, Astaghfirullahaladzim, cantiknya muka kau ni. Muka dia sangat cantik. Saya cakap terus terang. Muka dia sangat cantik, muka macam anak patung. Okey. Muka macam anak patung. Mata dia, saya sampai sekarang saya masih ingat. Mata dia coklat cair, dia ada lotong pipit di kedua-dua belah pipi. Okay. Tak ada cantik tu. Saya sebenarnya perempuan pun saya terpaku tengok. Macam itu lah kau ni. Macam tu tau. Saya cakap, awak form apa? Lepas tu dia macam, tak apa. Lepas tu dia macam, Akak, kalau saya tanya dia kelas mana, dia form berapa, dia takkan jawab tapi dia akan potong cakap, Akak baca apa tu? Tapi dia cakap Penang tau. Dia cakap slang Penang dengan saya. Dia tukar topik lah. Dia pun tukar topik. Tapi dia akan sentiasa bawa buku tu dengan saya. Tapi saya tak pernah nampak dia bawa beg pun. Okay, faham. Saya tak pernah nampak. Memang nampak macam dah sekolah. Okay, tak apa. So, hari demi hari-hari dia akan datang kat saya. Dia akan, cuma bila saya seorang saja. Bila saya seorang je. So, sampai satu hari, best friend saya tanya saya, Fitri ni, maksud dia pun, dia adalah captain kita punya hoki team sekolah. Sampai dia kata, masa praktis, dia tanya, Zee, nak tanya, tapi jangan terkasar, dia kata macam tu. Sorry saya tak reti sangat lorak Penang, tapi saya cuba Okay, boleh. So, dia cakap, ni aku nak tanya ni, tapi jangan marah tau. Dia cakap, kenapa? Dia tanya dia kan. Hang okey tak? Dia tanya. Kenapa? Alamak, aku tak tahu lah macam cakap. Tak apalah, nanti lepas praktis nanti aku bagi tahu. So kami dah praktis. Dia kata, jom kita pergi makan set. Dia kata simpan. Dia kata, okey lah, tak kisah. Padahal kita lah malam ni tau, dah nak pukul 5 dah ni. Sebab habis sekolah kan. Selalu praktis sebab habis sekolah kan. Saya cakap, okey lah, tak apalah, pukul 5 lah. So saya call mak saya. So call bapak saya cakap, I'm going to be late. I'm going to makan dengan Fitri. Sebab parents saya semua kenal Fitri. So okey lah, tak kisah. Lepas tu yang Fitri ni pula dia bagi tahu dia akan make sure tak ada orang bawa dia pergi ke saya. Dia kata Fitri cakap saya, Zee, tiap kali kan aku selalu nampak Han cakap seorang-seorang. Han ni pasal apa? Masa tu saya dah macam tu tak apa ni? Dia kata Han tahu tak Han cakap seorang-seorang? Tu Syam. Han cakap dengan siapa ni? Dia kata macam tu kan. Saya cakap, kau cakap apa ni? Kau jangan mahal lah. Masa saya gelak tau. So saya gelak, saya kata kau ni betul lah mentang-mentang. Dia kata bukan apa. Dia kata bukan apa. Dia kata setiap kali hampir library aku nampak hang duk. Sebab aku mesti lalu. Dia kata sebab kita kan semua stay for a while dekat sekolah kan. Before kita nak start kita punya ni. So some of them diorang akan lepak. Dia akan lepak kat kantin, apa benda semua. Yang saya je akan habiskan masa saya betul-betul dekat library. Instead of saya lepak dengan diorang. Kadang-kadang tu saya shortkan time lepak saya kat library, lepak dengan diorang lah kan. Tapi mostly saya habiskan masa. Tapi diorang akan lalu tau. Dia akan lalu, dia akan cari saya. Dia kata kadang-kadang nak tengok, dia akan tengok kat library. Kalau saya ada lah kan. Kalau tak ada, dia akan call, anda datang ke tak? Praktis, dia akan tanya. So, dia kata tiap kali aku lalu depan library, aku mesti nampak hang. Hang duk cakap seorang-seorang, hang okey kah? Dia kata macam tu. Tapi at the same time, masa dia cakap dengan saya tu, dia macam marah. Dia kata, hang tahu tak, lagi aku nak selamatkan hang sebab bukan aku seorang dia nampak. Dia cakap, masa saya terdiam. Masa tu saya dah angin tau. Saya dah macam, sekarang ni korang ni apa masalah korang? Saya cakap, apa masalah korang? Masa tu saya dah jadi macam, saya punya perangai jadi lain tau. Saya tak pernah tau. Saya jenis memang di dalam geng-geng saya yang paling cool. Saya jenis kalau macam diorang itu macam kutuk-kutuk ke, kalau contoh team kita kalah, saya kata lantak lah. Bukannya aku masuk sukma apa, bukan aku masuk apa pun, saya gelak-gelak je. Saya jenis macam tu tau. Ini tiba-tiba saya jadi angin. Saya macam, apa masalah kau dengan aku ni? Kau nak tanya-tanya elok yang kau tiba-tiba nak marah aku kan? Saya jadi macam bengang tau. Tiba-tiba saya jadi macam angin bila? Lala saya boleh macam bengang. Saya terbalikkan meja. Saya duduk kat mamak ni. Guna meja plastik tu. Macam meja kat mamak tu. Saya terbalikkan meja mamak tu. Tiba-tiba saya punya bengang.
Dia marah sangat. Dia tanya macam tu, saya terbalikkan meja, habis tergabung makanan. Lepas tu dia kata, Ciao Nolah, nah duit. Saya campak duit. Memang masa tu saya biadab gila lah dekat Fitri. Memang saya biadab gila. Saya campak duit kat muka dia. Saya campak duit kat muka dia. Dia kata, ambil duit ni. Okay, aku nak ciao. Saya cakap dengan dia, aku nak ciao. Bayar ni untuk aku. Saya cakap dengan dia, bayar ni untuk aku nak ciao. Masa saya balik tu, masa saya nak balik tu, saya macam biasalah balik sendiri lagi. Depan sekolah saya ada bus stop. Okay, saya nampak Sarah tengah tunggu saya dekat sebab mamak tu dekat je dengan sekolah. Dia macam ini jenis yang mamak bawah pokok, yang mamak biasa-biasa tu tau. Jenis gerai tau, bukan mamak lah, macam gerai kan. Saya nampak daripada jauh, saya dah nampak dah Sarah berdiri dekat bus stop, bawah pokok besar tau. Pokok tu memang besar gila. Memang pokok ni dah daripada sekolah tu buka. Sekolah ni sekolah lama. Biasa kat Penang semua kat Penang semua sekolah adalah sekolah lama. Macam Penang Preschool kan. Memang lama gila kat situ. So salah satu sekolah lama dekat Penang ialah sekolah saya. So pokok tu memang besar gabak, besar gila. So kalau sebab kalau awak duduk bawah pokok tu, kalau hujan awak kira macam dia macam kanopi tau. Dia macam payung tau. Awak tak kena hujan. Besar lah So besar gila. Besar gila. So saya pergi kat dia, saya jalan, saya pergi dekat Sarah pandang saya, dia senyum je. Saya tengok muka dia, alamak kau ni buat muka manis kau pula, macam tu tau. Terus saya jadi macam, alamak. Terus saya jadi macam macam jadi lemah, jadi macam cool. Saya terus jadi cool off terus. Saya tak marah. Saya kata, hai Sarah. Saya cakap, hai Kak Zee nak balik dah kah? Saya teman boleh? Dia kata macam tu. Okey, ya. Okey, kita balik. Saya boleh naik bas dengan dia berdua. Right? Sampai ke stop rumah saya. Dia kata, okey bye Kak Zee, elok nak. Dia kata macam tu. Okey. Lepas tu dia ciao lah naik bas pergi ni. Sampai kat rumah. Okay, sampai dekat rumah. Saya duduk dalam bilik. Lepas solat, memang malam saya kat bapak saya adalah sangat strict. Walaupun kita family yang sangat loving, bapak saya memang sangat loving, tapi bapak saya strict. Pukul 10 lepas kita dinner, lepas pukul sebelum maghrib, lepas isyak dah kena ada dalam bilik study. Bapak saya jenis macam tu. Nak tengok TV, make sure time-time sebelum pukul 10 bapak saya selesai. So saya macam okey lah, tak kisahlah. Saya duduk dalam bilik. Daripada pukul 10 tu saya fikir, saya kata apa hal Lepas tu saya macam terfikir apa yang Fitri cakap, tapi saya tak rasa salah. Tapi buat saya fikir, saya macam apa nak cakap macam tu, apa masalah je, selama ni tak ada pula cakap macam tu. Jadi angin tau, jadi angin bengang. Tapi at the same time saya berfikir juga, Sarah ni duduk mana? Kenapa dia naik bas sama dengan aku? Rumah, okey, sekolah saya ni, alright, saya tak telah untuk sesiapa yang biasa dekat Penang. Okey, sekolah saya berdekatan dengan dekat Georgetown. Nah kita sekolah saya kat Georgetown. Saya ni duduk dekat Sungai Nibong, which is, tahu tak USM kat mana? Rumah saya sebelum lagi USM, which is dulu adalah famous dengan tapak pesta. Yang dekat ada satu macam parking lot, diorang buat tapak pesta. Memang every year dulu famous ada tapak pesta. Rumah saya dulu dekat tapak pesta tu dengan Georgetown, it takes like 40 minutes. So saya cakap, kalau bermakna kalau naik lagi pada atas, saya dah sampai airport Penang. So saya kata, takkan duduk kat airport lah. So saya jadi macam terfikir tau. So daripada situ saya kata, pelik lah hari ni, apa lah. Saya kata macam tu, saya tak kisah. Lepas tu okay, lepas tu tiba-tiba on that minggu yang sama, weekend, hari Sabtu, bapak saya datang dengan saya. Sebenarnya ni cerita sebenarnya saya dah terskip cerita ni, sorry saya masukkan cerita ni, sorry. Okey. Bapak saya tanya saya, Cik, masa saya pergi sekolah,
masa dia pergi sekolah, dia ada nampak tak ada labu. Ada labu dekat bawah yang dia cakap pasal labu tu. Cakap ada dia ni. Lain macam bunyi lain macam rupa labu tu. Dia kata, did you do something? Itu bapak saya marah saya. Itu pun bapak saya marah saya. Saya macam, mana ada orang tengok je cakap macam tu kan. Manalah, how do I know? What should I do? What do you expect me to do? Saya tanya balik tau. Selama ni saya tak pernah menjawab dengan bapak saya. Tak pernah sikit pun. Tapi tiba-tiba hari ni saya macam saya bagi balik ke bapak saya. Mana ada orang buat apa macam tu tau. What do you expect me to do? Ingat, what do you think I'm doing? Saya tanya balik kat bapak saya. So bapak saya macam pelik. Kau ni buat macam tu tau. Bapak saya, mak saya pun terkejut. Macam what's wrong with you? Mak saya tanya, what is wrong with you? Apa ni? Apa menjawab? Mak saya cakap macam tu. And then saya jawab balik, tak ada lah, I'm asking. Betul apa? Make sense tak? Lepas saya kata, bapak saya kata, no, you cannot. If you saw something, saya dengan family kebanyakannya kita mix lah English dengan Malay. Sorry lah kalau saya ni. So saya cakap, bapak saya kata, kalau nampak benda-benda yang asing, yang you tak, yang saya, yang macam awak tak pernah nampak, so jangan tegur, jangan buat apa-apa. And macam bapak saya marah tau kat saya. Okay, macam marah gila kat saya. Mak saya dengan saya ada seorang kakak, saya ada seorang adik. Adik saya 8 tahun. Adik saya masa tu darjah 1. 7 years old. So adik saya dengan adik saya sangat jauh lah. Kita punya beza kan. Adik saya dah macam pelik. Kita orang satu family. Jadi macam pelik. Apa hal nak kena marah saya pasal benda ni? Betul tak? So, benda tu dah jadi satu pergaduhan tau. Pasal labu saya tu je. Sampai saya dah ada di Bengang, saya bergaduh. Sampai kita bergaduh. Sampai bapak saya terlepas cakap, I was the one who put that thing. Okay. Benda tu untuk apa dia kata? Benda tu untuk keselamatan kita. Dia sebenarnya cakap English lah, tapi saya cakap pasal lagi lah. Dia kata, daddy letak benda tu untuk keselamatan kita satu family. Dia kata banyak sangat benda jadi. And then look what happened to you. Macam hari tu kan. Lepas saya cakap, apa yang jadi dekat saya is not my fault, it's your fault. Bayangkan saya boleh cakap macam tu dengan bapak saya. Saya bergaduh dengan bapak saya. Tapi apa yang saya cakap tu semua make sense. Cuma apa yang saya cakap, kurangan saya masa tu berbeza. Dia jenis yang wajar lah. Fahal sah, tiba-tiba masa tu saya nak menjawab je. Macam berdebat tau dengan bapak saya. Sampai memang bapak saya angkat tangan. Tak pernah bapak saya dengan kita satu family. Bapak saya kalau marah dengan kita orang pun, dia setakat ambil. Bayangkan bapak saya bapak saya kalau marah dengan anak-anak dia, dengan kami bertiga, dia cuma gunakan punya lembut ni bapak saya dengan kita orang. Dia guna pembaris plastik, pukul kat tangan. Kenapa tak buat homework? Ketepak dia pergi pukul dengan. Itu je cara dia untuk marah kita orang. Lepas tu dia naik, daddy tak suka macam ni. Itu je. Dia tak pernah naik suara like menjerit, marah, pukul. Tak pernah. Sampai hari tu disebabkan perdebatan antara saya dengan bapak saya jadi satu pergaduhan. Sampai bapak saya terlempang saya, bapak saya terlempang mak saya. Kakak saya terpaksa bawa adik saya yang kecil ni untuk masuk dalam bilik lock. Sebab takut apa-apa jadi. Alright? So, sebab kakak saya dia macam, apa ni? Apa hal ni? Yang kakak saya sebab masih tengah kulit. So kakak saya macam, she don't know anything what's going on. Right? Never mind. Long story short, dah beberapa minggu saya berkenalan dengan Sarah. Saya dapat saya jadi tak tentu arah tau. Life saya bukan life lah. Saya punya mood tu tak macam orang perempuan period. Macam ada je yang tak kena. Macam kau jangan cakap dengan aku boleh tak? Macam tu. Tahu tak? Saya jadi macam saya jadi annoying dia dengan orang. Saya cakap tolong jangan dekat
tolong jangan dekat dengan aku boleh tak? Kalau macam cakap ni, macam kawan baik saya yang Fitri tu kan, dah lama-lama kita orang jadi macam tau. Kalau macam kau ni, kalau macam kita bergaduh sikit-sikit, besok tu confirm kita akan cakap balik. Sebab diorang tahu saya ada seorang yang sangat cool kan. So saya jenis macam lantaklah benda-benda ni semua kecil kan, buat apa hati kan. Sampai dia sekali saya pangkas. Saya memang bukan block lah, kira macam saya nampak dia, saya kata mana kau macam tu kan. Saya yang tak cakap gaduh, dia cuba pandang saya ni nak cakap hi ke apa kan. Saya cakap benda kau nak apa, dah apa lagi kau nak cakap dengan aku ni, macam tu sekali tau. So sebab hari-hari kalau saya naik bas, okey, nak pergi ke sekolah, saya akan dengar orang bisik dengan saya. Orang akan duduk belakang saya. Tak kisahlah kalau saya dapat seat untuk duduk ke ataupun time saya berdiri ke. Ya, kadang-kadang kita tak ada seat kan, so kita kena berdiri. Mesti ada orang bercakap belakang saya. Tapi yang suara yang bercakap dengan saya tu adalah suara Sarah. Saya sangat confirm. Sebab konon-kononnya masa tu, okeylah, zaman dulu, zaman saya sekolah dulu, famous tau. Famous dengan adik angkat, kakak angkat, abang angkat, macam tu tau. Yalah, so, zaman Sarah ni macam adik angkat saya lah. Macam tu lah kan. Sebab konon-konon macam Sarah ni jadi macam adik angkat saya lah. Sebab saya kata, Kak Z, Kak Z tak sayang pun. Kak Z tak sayang ke dekat Sarah? Saya rasa macam adik Kak Z. Dia jenis macam gurau macam tu tau. So daripada situ kita tahu itulah dia confirm nak jadi adik angkat aku lah. Macam tu lah kan. So basically dia dah consider jadi adik angkat saya lah. Okay, apa ayat yang saya dengar hari-hari ya, bila saya naik bas, first sekali saya ingat lagi, dia kata hati-hati Kak Z, saya pandang belakang. Sekejap ya, saya akan dengar dia akan cakap macam tu tau. Dia akan cakap macam hati-hati ya. Hati-hati ya, macam tu. So macam okey lah kan. Pasal saya macam pandang belakang, saya macam tak ada pula kan, saya tak ada pula. Tapi sometimes saya akan pergi sampai ke sekolah, saya akan bercerita dengan si Sarah ni. Okay. Saya akan bercerita dengan dia. Sarah tahu tak, pagi tadi kita bercerita macam saya bercerita, macam kita bercerita dengan kawan. Saya kata Sarah, saya kata tak, pagi tadi Kak Z dengar ada suara Sarah cakap dengan Kak Z hati-hati ya. Saya kata memang lah, Sarah lah tu, Sarah lah. Masihlah Sarah nak cakap dengan Kak Z hati-hati. Terus dia gelak macam tu tau. Lepas tu cara dia gelak, saya dia gelak macam tu. Macam tu. Macam dia tak pernah gelak macam ho macam kita tak ada. Macam kita gelak besar-besar kan. Dia tak. Dia setiap kali dia gelak, dia akan tutup mulut, dia macam tu. Macam gelak-gelak manis gitu kan. Setiap kali lah, tak kisahlah kalau benda tu lawak macam mana pun, dia akan tetap dia akan gelak macam tu. Okay. Macam tu. So hari-hari sampai satu hari tu, saya dapat tahu yang bapak saya ada girlfriend. Skandal lah ni. Ada girlfriend. Girlfriend. Macam mana saya dapat tahu? Daripada Sarah. Okay. Sarah yang bagi tahu saya, yang bapak saya ada girlfriend. Macam mana dia bagi tahu saya? Dia datang dalam mimpi saya. Dalam mimpi Okay. Dia datang dalam mimpi saya. Okay. Tapi cerita dia sekarang ni saya macam pelik. Kenapa saya kali saya macam kenapa? Macam hari-hari hidup saya sekarang ni diselubungi dengan Sarah. Bukan misteri dengan Sarah. Kan? Apa saja yang saya buat mesti Sarah. Sarah. So, saya jadi stres tau. Saya jadi stres. Apa kakak saya buat hal kat kolej, saya dapat tahu. Okay. Apa yang bapak saya buat jahat, sorry to say bukan bapak saya buat jahat lah. Apa yang bapak saya buat belakang mak saya dapat tahu dulu. Saya dapat tahu dulu. Okay. Tapi semua benda-benda ni diberitahu oleh Sarah, tapi dalam mimpi saya. Dalam mimpi. So, yes.
hari demi hari saya dah tahu tau. Saya dah macam saya dah macam saya jadi stres. Demi Allah saya cakap saya jadi stres yang teramat sangat. Saya cakap apa sebab kat sekolah dia tak cakap apa-apa, tapi apa yang janji kita semua betul. Semua betul. Okay, contohlah satu benda yang buat saya sangat stres ini memang pasal family saya lah. Alright. Dalam mimpi dia kata, Kak Z, nanti tahu tak Komta kat sini? Confirm semua orang pernah dengar kan? Dah. Kak Z, dia kata Kak Z, Kak Z pergi Komta. Dia siap bagi tahu pukul berapa, pergi dekat kedai mana, bapak saya pakai baju apa, perempuan tu pakai baju apa, and apa yang diorang buat. Hari tu saya punting sekolah. Saya tak pernah punting sekolah. Saya punya baik macam tu lah. Saya tak pernah punting sekolah. So, for the first time saya punting sekolah, saya pergi. Okay, maksud saya tak boleh saya punting sekolah. Saya tahu mak bapak saya tahu saya punting sekolah kan. So this for the first time in my life, saya punting sekolah. Saya tak beritahu siapa-siapa pun. Saya pergi sendiri kat Komta. Saya pergi hari, time, bila yang saya dapat dalam mimpi tu, yang diberitahu oleh Sarah tu, saya ikut time tu. Saya nampak bapak saya nampak girlfriend dia, saya nampak apa diorang buat, benda yang sama apa yang Sarah bagi tu saya. Faham. So cerita dia, saya dah macam, ya Allah, what is wrong? Apa dah jadi ni? Sekali tu saya dah jadi macam stres tau. Sebab cikgu dah panggil mak saya, cakap saya ni dah bercakap seorang-seorang. Saya punya pelajaran dah merosot. Saya daripada first class saya turun ke third class terus. Ui, jauh. Yes. Memang saya jadi teruk gila. Memang saya tak berkawan, saya tak ada kawan. Saya hilang kawan-kawan.